Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para penonton yang dihormati. Pada hari ini saya akan membicarakan sedikit berkaitan dengan MySejahtera, iaitu mobile aplikasi yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia bagi mengawal dan memantau COVID-19. Berkaitan dengan COVID-19. Bila kita berbicara berkaitan dengan MySejahtera, terdapat pelbagai isu dan pandangan persepsi masyarakat berkaitan sejahtera. Secara asasnya, kegunaan MySejahtera ini kepada pengguna semua, tidak kira di bandar ataupun di luar bandar, bertujuan untuk memastikan bahawa setiap pergerakan yang berlaku di suatu premis perniagaan dapat di-capture, dapat dikemaskini dalam suatu portal agar pada masa akan datang sekiranya berlaku sesuatu kes COVID-19 yang berkaitan COVID-19, pengesanan dapat dilakukan secara efektif dan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Secara asasnya kepada pengguna-pengguna semua, MySejahtera adalah satu aplikasi yang dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia dan dijamin dari segi keselamatan. Tujuan kita mengadakan MySejahtera, kerajaan mengadakan MySejahtera yang dibangunkan oleh pihak-pihak yang dipercayai. Kita ada daripada, kalau kita lihat berkaitan dengan MySejahtera ini, secara asasnya ia develop oleh National Security Council, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan. Kita ada juga dari segi mampu, daripada yang memastikan dari segi keselamatan, MCMC dan MOSTI. Jadi badan-badan ini bertanggungjawab dalam membangunkan sejahtera. Secara asasnya, tujuan sejahtera dibangunkan untuk memastikan pemantauan pandemik COVID-19 dapat dipastikan berjalan dengan lancar. Jadi puan-puan, tuan-tuan semua yang dihormati sekalian, kita jangan bimbang sekiranya ada isu-isu ataupun pandangan yang mengatakan MySejahtera adalah tidak selamat. Secara asasnya, kerajaan telah mewartakan dan memaklumkan kepada kita semua berkaitan dengan isu keselamatan MySejahtera. Tujuannya amat mudah untuk memastikan semua masyarakat, pergerakan masyarakat dapat dipantau dan sekiranya berlaku kes COVID-19, terdapat kes-kes suspek positif, mereka yang berada di sekitar akan mendapat maklumat dan mengambil langkah berjaga-jaga. Itu adalah secara asasnya. Oleh itu, ingin saya tegaskan sini, para pengguna semua jangan bimbang berkaitan dengan MySejahtera. Ia adalah satu mobile aplikasi yang dibina untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Okey, bila kita bercakap tentang MySejahtera, mungkin ada yang bertanya berkaitan dari segi isu keselamatan. Jika kita bandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain, pembelian secara atas talian, sebenarnya pada asasnya kesemua mobile aplikasi ini mempunyai ciri-ciri asas-asas yang digunakan untuk melakukan sesuatu transaksi ataupun tugasan tertentu. Sebagai contoh, sekiranya kita ingin membeli majalah ataupun buku daripada secara online, jadi fungsi-fungsi yang terdapat dalam mobile itu memang memastikan bahawa terdapat feature-feature, genuine feature, feature yang memastikan transaksi itu berlaku. Sama juga apabila kita berbalik kepada MySejahtera, sebagaimana saya maklumkan yang terdahulu, bila memaklumkan MySejahtera dari segi isu keselamatan, secara asasnya dia telah NACSA, MKN, mampu, secara asasnya telah melakukan ujian secara khusus, dan apabila ada perkabaran yang mengatakan berkaitan isu keselamatan, terdapat beberapa pandangan yang perlu kita hormati bagi tujuan penambahbaikan dan ada juga pandangan yang perlu kita klarifikasi untuk memastikan kesejahteraan di kalangan dan berasa yakin dan selamat di kalangan para pengguna. Jadi ada terdapat beberapa pendapat, terdapat bagaimana kalau kita lihat one of the contoh, sebagai contoh adalah Exodus, adalah salah satu contoh website yang fungsinya seakan-akan Wikipedia, kalau kita boleh saya beri gambaran secara amnya. Ia adalah dikongsi bersama, jadi ia ada satu konsep knowledge sharing, perkongsian maklumat. Sekiranya terdapat ada sebarang eksploitasi, akan dikongsi bersama di dalam kumpulan tersebut. Jadi apabila terdapat pandangan yang mengatakan MySejahtera dah tak selamat, ada beberapa
beberapa faktor ataupun orang kata kenyataan yang perlu diklarifikasikan kepada semua pengguna. Pertama, kalau kita lihat di skrin berkaitan dengan 14 permission, maksudnya kebenaran yang dilakukan oleh MySejahtera. Secara asasnya apabila menggunakan mobile aplikasi, ini adalah fungsi-fungsi asas untuk melakukan sesuatu mobile aplikasi. Yang menjadi berbahaya adalah apabila fungsi-fungsi tersebut ditambah lagi satu fungsi ataupun diarahkan ke arah attacker, intruder ataupun hackers. Jadi secara asasnya kau tengok access cost location, access find location, call phone, camera, write external. So those are the functions yang di dalam mobile aplikasi kalau kita bercakap berkaitan dengan MySejahtera khusus untuk membolehkan mobile aplikasi itu berjalan dengan lancar. Namun ia tidak menimbulkan bahaya kepada pengguna sekiranya ia tidak diarahkan kepada pihak ketiga. Maksud saya sebagai contoh, ia akan menjadi berbahaya sekiranya fungsi pertama, access call location, access find location bergabung lagi satu ke arah SMS terarah tentu kepada nombor tertentu. Contohnya dia akan pergi kepada nombor 0126300000. Jadi situ jelas lihat bahaya aplikasi tersebut. Dalam kes ini, permission atau kebenaran yang dipaparkan adalah basic common features yang diperlukan bagi sesebuah mobile aplikasi untuk berfungsi. Itu secara amnya. Sebab berdasarkan kajian kami di USIM, kita telah menjalankan kajian dan quite matured our research berkaitan dengan Android features sebagai contoh dalam Exodus ni, ia adalah satu portal website yang mengumpulkan pendapat. Kalau kita lihat, kalau kita kaitkan dengan konsep Prisma di mana mereka berkongsi maklumat sekiranya ada kekurangan, ada eksploitasi yang boleh dilakukan. Jadi ia ada satu konsep maklumat kalau dilihat dari segi positif adalah baik kerana penambahbaikan boleh dilakukan. Tapi dalam satu perspektif yang lain juga, persepsi masyarakat dan pengguna perlu dibetulkan kerana secara dan secara asasnya permission atau kebenaran yang dipaparkan adalah permission asas untuk menjalankan satu mobile aplikasi. Those are the thing mempunyai fungsi yang sama tetapi akan dikategorikan sebagai bahaya sekiranya fungsi-fungsi tersebut ditambah lagi satu fungsi ke arah pihak ketiga. Itu yang menyebabkan mobile aplikasi dikategorikan sebagai berbahaya. Oleh itu, ingin saya tegaskan di sini lagi sekali secara amnya, MySejahtera sangat bermanfaat kepada masyarakat di mana ia membantu bukan sahaja pada kita sebagai masyarakat ingin mengetahui keadaan semasa yang berlaku di mana semua situasi terkini berkaitan COVID-19 dilaporkan di satu pusat yang dikenali sebagai mobile aplikasi MySejahtera. Daripada situ masyarakat boleh mengetahui sekiranya terdapat pesakit-pesakit COVID-19 supaya mereka mengambil langkah berjaga-jaga. Dan seterusnya, mereka juga boleh melakukan banyak features, banyak ciri-ciri dalam MySejahtera untuk memastikan dari segi kesihatan dan banyak inisiatif dilakukan daripada pelbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Malaysia. So, secara asasnya, pengguna-pengguna jangan bimbang. MySejahtera adalah selamat digunakan dan persepsi mengatakan MySejahtera adalah tidak selamat adalah satu persepsi yang boleh kita berbincang bersama dan ingin saya maklumkan secara asasnya ia adalah selamat. Bila berkaitan dengan keselamatan sebagai yang saya terangkan terdahulu, ciri-ciri permission dan kebenaran terdapat dalam sebuah mobile aplikasi secara asasnya ia adalah digunakan untuk memastikan perjalanan satu aplikasi itu berjalan lancar. Eksploitasi dan akan dikategorikan sebagai bahaya sekiranya ia mengarah kepada pihak ketiga. Bila kita bercakap berkaitan MySejahtera ini, ingin saya maklumkan kepada semua pengguna yang dihormati sekalian bahawa MySejahtera ini telah dibangunkan oleh pihak-pihak yang dipercayai sebagaimana yang kalau kita lihat di paparan, ia dibangunkan oleh pihak-pihak yang dilantik oleh kerajaan bagi memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia. Jika kita bandingkan dengan aplikasi-aplikasi atas talian yang lain,
bagaimana MySejahtera unik berbanding dengan Lazada. Memang kita tidak nafikan fungsi adalah berbeza. Tapi dalam konteks MySejahtera ingin saya tegaskan di sini di mana MySejahtera adalah satu aplikasi yang dibangunkan secara kooperasi strategi antara kerajaan dan beberapa agensi. Kalau kita lihat Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, Mampu, SKMM dan MOSTI yang memastikan semua ciri-ciri yang terdapat dalam MySejahtera akan membantu masyarakat dalam mengawasi pergerakan COVID-19. Okay. Jadi bila kita berkait dengan COVID-19, bagaimana MySejahtera memastikan rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan? Pertama, kalau kita lihat dari segi ciri-ciri MySejahtera, kalau kita lihat di skrin, pertama kita boleh mengenal pasti di mana hotspot, maksudnya tempat-tempat yang tercetusnya berlaku kepada kes COVID-19 positif. Seterusnya kalau kita lihat, kita juga boleh manage dependent, mengatakan bahawa satu orang sekiranya kata limitasi adalah daripada smartphone untuk satu family unit smartphone, manage dependent adalah satu fungsi untuk memastikan semua ahli keluarga dapat didaftarkan sekiranya memasuki sesuatu premis. Okay? Dan kita ada juga locate health screening facility, maksudnya apabila kita kaitkan dengan kesihatan, terdapat fungsi-fungsi yang memastikan dari segi kesihatan, ya, survey, sekiranya ada permasalahan berkaitan kesihatan, boleh diajukan terus kepada melalui mobile aplikasi ini untuk mendapat jawapan. Saya faham di setengah kawasan atau kawasan luar bandar dan juga terdapat juga antara kita yang tidak mempunyai smartphone dengan mobile data yang orang kata yang membolehkan transaksi berlaku. Secara alternatif kita lihat, ya, premis-premis telah menyediakan buku-buku log untuk tujuan pendaftaran sebelum memasuki premis. Jadi saya mohon agar semua masyarakat Malaysia selain daripada menggunakan aplikasi MySejahtera yang terjamin keselamatannya, sebagai alternatif kita faham kekangan yang berlaku di kawasan luar bandar ataupun at one stage kita dapati masyarakat Malaysia tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan smartphone. Jadi kita perlu menggunakan buku-buku log yang telah disediakan di premis-premis, kerana buku-buku log tersebut secara dasarnya pemilik-pemilik akan memastikan bahawa data-data tersebut tidak akan jatuh kepada pihak yang ketiga. So maklumat dalam buku tersebut akan disampaikan kepada pihak yang telah ditetapkan bagi tujuan pemantauan.